Lukas 15. Pada suatu hari, banyak pemungut cukai dan orang yang dihina masyarakat datang mendengar Yesus. Lalu, orang Farisi dan guru Taurat mula bersungut-sungut. Mereka berkata, Lihatlah, orang ini menyambut orang yang dihina masyarakat, bahkan makan bersama-sama mereka. oleh itu, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Andai kata, seorang daripada kamu mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dilakukannya? Tentu dia akan meninggalkan domba yang 99 ekor di padang rumput, lalu pergi mencari yang hilang itu sehingga dapat. Apabila dia menjumpai domba itu, dia memikulnya pada bahu. Dengan sukacita, dia membawa domba itu pulang. Setelah itu, dia memanggil kawan dan jirannya, lalu berkata kepada mereka, "Marilah kita bergembira, dombaku yang hilang sudah aku jumpai semula." Ketahuilah bahawa demikian juga di syurga ada kegembiraan yang lebih besar kerana seorang berdosa bertaubat daripada kegembiraan kerana 99 orang berhormat yang berpendapat mereka tidak perlu bertaubat. Atau andai kata seorang wanita mempunyai 10 keping wang perak lalu kehilangan sekeping, apakah yang akan dilakukannya? Dia akan memasang pelita, menyapu rumah, lalu mencari wang itu dengan teliti sehingga dapat. Apabila dia menjumpai mata wang itu, dia memanggil kawan dan jirannya, lalu berkata kepada mereka, "Mari kita bergembira, wangku yang hilang sudah aku jumpai semula." Percayalah, malaikat Allah juga bersukacita apabila seorang berdosa bertaubat. Yesus berkata lagi, Ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak lelaki. Yang bongsu berkata kepada bapanya, "Ayah, berikanlah harta bahagian saya sekarang juga." Lalu bapanya membahagi hartanya antara kedua-dua orang anaknya. Beberapa hari kemudian, anak yang bongsu menjual bahagian hartanya, lalu meninggalkan rumah. Dia pergi ke negeri yang jauh dan di sana dia memboroskan wangnya dengan hidup berfoya-foya. Dengan cepat wangnya habis. Pada masa itu, kebuluran yang teruk melanda seluruh negeri itu. Lalu hidupnya melarat kerana dia tidak mempunyai apa-apa. Oleh itu, dia bekerja bagi seorang penduduk negeri itu yang menyuruh dia menjaga babi di ladang. Dia begitu lapar sehingga ingin mengisi perut dengan makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikan makanan kepadanya. Akhirnya, dia sedar dan berkata, "Semua orang gaji ayahku mendapat makanan yang berlebihan, tetapi di sini aku hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku lalu berkata begini, 'Ayah, saya sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi saya disebut anak ayah. Anggaplah saya sebagai orang gaji ayah.' Dia pun pulang kepada bapanya. Dia masih jauh dari rumah apabila bapanya nampak dia. Dengan penuh kasihan, bapanya lari menemui dia, lalu memeluk dan menciumnya. "Ayah," kata anak itu, "saya sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi saya disebut anak ayah." Tetapi bapanya memanggil hamba-hambanya dan berkata, "Cepat, bawalah jubah yang terbaik dan pakaikan pada dia. Kenakan cincin pada jarinya dan kasut pada kakinya. Pilihlah anak lembu yang gemuk, lalu sembelih. Marilah kita rayakan kepulangannya dengan perjamuan. Anakku ini sudah mati, tetapi sekarang hidup pula. Dia sesat, tetapi sekarang ditemui semula." Lalu perjamuan itu dimulakan. Sementara itu, anaknya yang sulung di ladang. Dalam perjalanan pulang, apabila dekat rumah, dia mendengar muzik dan tari-tarian. Dia memanggil salah seorang hambanya, lalu bertanya, "Apakah yang sedang berlaku?" Hamba itu menjawab, "Adik tuan sudah kembali. Bapa tuan menyembelih anak lembu yang gemuk, kerana bapa tuan sudah mendapat anaknya kembali dalam keadaan selamat." Anak sulung itu begitu marah, sehingga dia tidak mahu masuk ke rumah. Lalu bapanya keluar dan memujuk dia. Tetapi dia berkata kepada bapanya, "Lihatlah, bertahun-tahun saya bekerja seperti seorang hamba untuk ayah. Tidak pernah saya membantah ayah. Tetapi apakah balasan ayah? Tidak seekor kambing pun disembelih, supaya saya boleh bersukaria dengan kawan-kawan saya. Tetapi anak ayah ini telah memboroskan segala harta ayah dengan pelacur. Dan apabila dia kembali,
ayah menyembelih anak lembu yang gemuk untuknya. Bapanya menjawab, "Anakku, kamu sentiasa di sini dengan ayah. Segala yang ayah miliki juga milikmu. Patutlah kita adakan perjamuan dan bersukacita, kerana adikmu sudah mati, tetapi sekarang hidup pula. Dulu dia sesat, tetapi sekarang sudah ditemui semula." Lukas 16. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Ada seorang kaya mempunyai seorang pekerja yang mengurus harta bendanya. Orang kaya itu diberitahu bahawa pengurus itu memboroskan wang majikannya. Lalu orang kaya itu memanggil pengurusnya dan berkata, "Apakah yang aku dengar tentang dirimu? Serahkan kira-kiramu yang lengkap bagi semua hartaku, kerana mulai sekarang kamu berhenti menjadi pengurus." Pengurus itu berfikir, "Apakah harus aku lakukan? Aku akan diberhentikan kerja. Aku tidak kuat mencangkul, dan aku malu meminta sedekah. Aku tahu akan apa yang harus aku lakukan, supaya apabila aku diberhentikan kerja, aku mempunyai banyak kawan yang mahu menyambut aku ke rumah mereka." Lalu dia memanggil semua orang yang berhutang kepada majikannya. Dia bertanya kepada orang yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada majikanku?" Orang itu menjawab, 100 buah tempayan minyak zaitun. Pengurus itu berkata kepadanya, "Inilah kira-kiramu. Duduklah dan tulislah 50. Kemudian dia berkata kepada orang yang kedua, "Berapakah hutangmu?" Orang itu menjawab, 1000 pikul gandum. Pengurus itu berkata kepadanya, "Inilah kira-kiramu. Tulislah 800. Majikan pengurus itu memuji kecerdikan pengurus yang tidak jujur ini, kerana orang dunia ini lebih bijak mengurus urusan mereka daripada orang yang hidup dalam terang." Yesus berkata lagi, "Dengarlah, gunakanlah kekayaan dunia ini untuk mendapat sahabat, supaya apabila kekayaan dunia ini lenyap, kamu akan disambut ke dalam tempat kediaman yang abadi. Sesiapa yang setia dalam perkara kecil, akan setia juga dalam perkara besar. Tetapi sesiapa yang tidak jujur dalam perkara kecil, tidak akan jujur dalam perkara besar. Jika kamu tidak menggunakan kekayaan dunia ini dengan setia, bagaimanakah kamu dapat menggunakan kekayaan sejati dengan baik? Jika kamu tidak setia kepada milik orang lain, siapakah mahu memberi kamu apa yang menjadi milik kamu? Tidak ada seorang hamba dapat melayani dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah, kamu tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk kekayaan juga." Orang Farisi mendengar segala yang dikatakan oleh Yesus. Lalu mereka mencemuh Yesus kerana mereka suka akan wang. Yesus berkata kepada mereka, "Kamulah orang yang berpura-pura benar di hadapan manusia, tetapi Allah mengetahui isi hati kamu. Apa yang dianggap berharga oleh manusia, dibenci oleh Allah. Sebenarnya, Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi berlaku hanya sehingga masa Yohanes Pembaptis. Selepas itu, berita baik tentang bagaimana Allah memerintah diberitakan dan orang berasa-asa hendak menikmatinya. Tetapi lebih mudah bagi langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik pun dalam Taurat ditiadakan. Sesiapa yang menceraikan isterinya lalu berkahwin dengan wanita lain, berzina. Demikian juga lelaki yang berkahwin dengan wanita yang telah diceraikan, berzina juga. Ada seorang kaya, pakaiannya mahal-mahal dan hidupnya mewah setiap hari. Ada pula seorang miskin bernama Lazarus. Tubuhnya penuh dengan kudis yang bernanah. Lazarus biasa dibawa ke hadapan pintu rumah orang kaya itu. Dia berharap dapat mengisi perut dengan sisa-sisa yang dibuang dari meja orang kaya itu. Kadang-kadang, anjing datang menjilat kudisnya. Orang miskin itu meninggal, lalu dibawa oleh malaikat ke sisi Abraham di syurga. Orang kaya itu pun meninggal dan dikebumikan. Di alam maut, dia sangat menderita. Apabila dia memandang ke atas, dia nampak Abraham jauh di sana dengan Lazarus di sisinya. "Bapa Abraham," seru orang kaya itu, "kasihanilah saya. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan membasahkan lidah saya, kerana saya sengsara di dalam api ini." Tetapi Abraham menjawab, "Ingatlah, anakku, seumur hidupmu kamu sudah mendapat segala yang baik, sedangkan Lazarus mendapat segala yang buruk.
Tetapi sekarang Lazarus seronok di sini. Sebaliknya, kamu menderita sengsara. Selain itu, ada pula jurang yang dalam di antara kamu dan kami, sehingga orang dari sini tidak dapat ke sana dan orang dari sana tidak dapat kemari. Jika demikian, Bapa Abraham, kata orang kaya itu, saya memohon supaya Bapa menyuruh Lazarus pergi ke rumah ayah saya. Saya mempunyai 5 orang saudara. Biarlah Lazarus pergi memberikan amaran kepada mereka, supaya setidak-tidaknya mereka tidak akan datang ke tempat penderitaan ini. Abraham berkata kepadanya, tidakkah mereka mempunyai kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi yang memberikan amaran kepada mereka? Sepatutnya mereka mendengarkan amaran kitab-kitab itu. Tetapi orang kaya itu menjawab, hal itu tidak cukup, Bapa Abraham. Jika ada seorang bangkit daripada kematian, lalu datang kepada mereka, tentu mereka akan bertaubat daripada dosa. Tetapi Abraham berkata kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan ajaran Musa dan Nabi-Nabi, mereka tidak akan percaya juga sekalipun ada orang bangkit daripada kematian. Lukas 17. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Hal-hal yang menyebabkan orang berbuat dosa pasti ada. Tetapi malanglah orang yang menyebabkan hal-hal itu berlaku. Lebih baik jika batu kisaran diikat pada lehernya, lalu dia dibuang ke dalam laut, daripada dia menyebabkan salah seorang yang lemah, imamnya, berbuat dosa. Berwaspadalah. Jika saudara kamu berdosa, tegurlah dia. Jika dia bertaubat, ampunilah dia. Jika dia berdosa terhadap kamu 7 kali dalam sehari, dan tiap-tiap kali dia datang kepada kamu, serta berkata, saya minta ampun, kamu harus mengampuninya. Rasul-rasul Yesus berkata kepada Yesus, Tuhan, teguhkanlah iman kami. Tuhan menjawab, Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pokok ara ini, tercabutlah dan tertanamlah di laut. Pasti pokok itu akan menurut perintah kamu. Andaikan seorang daripada kamu mempunyai seorang hamba yang sedang membajak atau menggembalakan domba, apabila hamba itu balik dari ladang, adakah kamu berkata kepadanya, marilah dan makanlah? Tentu tidak. Sebaliknya, kamu akan berkata kepadanya, siapkanlah makananku, kenakan pakaian yang bersih, dan layanilah aku sementara aku makan dan minum. Setelah itu, barulah kamu makan. Seorang hamba tidak perlu dipuji apabila dia menurut perintah tuannya, bukan? Demikian juga kamu. Apabila kamu sudah melakukan segala yang diperintahkan, berkatalah, kami hanya hamba biasa. Kami hanya melakukan kewajipan. dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui sempadan Samaria dan Galilea. Apabila dia memasuki sebuah pekan, 10 orang berpenyakit kulit yang mengerikan datang menjumpai dia. Mereka berdiri dari jauh dan berseru, Yesus, Tuhan, kasihanilah kami. Yesus melihat mereka, lalu berkata, Pergilah dan mintalah imam mengesahkan kesembuhan kamu. Dalam perjalanan ke sana, mereka sembuh. Ketika seorang daripada mereka sedar bahawa dia sudah sembuh, dia berpatah balik sambil memuji Allah dengan suara yang kuat. Dia sujud di hadapan Yesus dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, Bukankah 10 orang yang disembuhkan? Di manakah yang 9 orang lagi? Mengapakah orang bangsa asing ini sahaja yang kembali untuk bersyukur kepada Allah? Lalu Yesus berkata kepada orang itu,
bangunlah dan pergilah. Kamu sembuh kerana kamu percaya kepada aku. Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus. Bilakah Allah akan datang untuk memerintah? Yesus menjawab, Pemerintahan Allah tidak bermula dengan tanda-tanda yang dapat dilihat, sehingga orang dapat berkata, lihatlah di sini, atau lihatlah di sana, kerana Allah sudah mula memerintah antara kamu. Setelah itu, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Masanya akan tiba apabila kamu berharap dapat melihat zaman anak manusia, tetapi kamu tidak dapat melihatnya. Nanti orang akan berkata kepada kamu, lihat di situ, atau lihat di sini. Jangan kamu keluar mencarinya. Sebagaimana kilat memancar di langit, lalu menerangi langit dari hujung ke hujung, demikian juga keadaan anak manusia pada masa itu. Tetapi terlebih dahulu, dia mesti mengalami banyak penderitaan dan tidak diterima oleh orang zaman ini, seperti pada zaman Nabi Nuh dahulu. Demikian juga, halnya pada masa anak manusia kelak. Orang makan dan minum, lelaki dan perempuan berkahwin, sehingga pada hari Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu air bah datang dan membinasakan mereka semua. Juga seperti pada zaman Lot, orang makan minum, berjual beli, bercucuk tanam, dan membina rumah. Tetapi pada hari Lot meninggalkan Sodom, api dan belerang turun dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah keadaannya pada hari anak manusia menampakkan diri. Pada hari itu, orang yang di bumbung rumah, janganlah turun untuk mengambil barang di dalam rumah. Begitu juga orang yang di ladang, janganlah balik ke rumah. Ingatlah akan apa yang sudah berlaku terhadap isteri Lot. Sesiapa yang berusaha mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidupnya akan menyelamatkannya. Percayalah, pada malam itu, dua orang sedang tidur di atas sebuah katil. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Dua orang wanita sedang menggiling gandum. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Dua orang lelaki sedang di ladang. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Pengikut-pengikut Yesus bertanya. Di mana, ya Tuhan? Yesus menjawab, Di tempat ada bangkai, di situ ada burung pemakan bangkai. Lukas 18. Kemudian, Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk mengajar pengikut-pengikutnya, supaya sentiasa berdoa dan tidak putus asa. Yesus berkata, Di sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli akan sesiapa pun. Di kota itu juga, ada seorang balu yang selalu datang kepada hakim itu untuk memohon supaya perkaranya dibelah. Tolonglah saya menghadapi lawan saya, kata balu itu. Sudah lama hakim itu tidak mahu menolong balu itu. Tetapi akhirnya, hakim itu berkata dalam hati, Sungguh pun aku tidak takut akan Allah dan tidak peduli akan sesiapa pun. Tetapi kerana balu ini terus mengganggu aku, biarlah aku membela perkaranya. Jika tidak, dia akan terus-menerus datang dan menyusahkan aku. Lalu, Tuhan berkata, Dengarlah apa yang dikatakan oleh hakim yang jahat itu. Tidakkah Allah akan membelah umatnya yang berseru kepadanya siang malam? Adakah dia akan berlambat-lambat untuk menolong mereka? Percayalah,
Allah akan membelah mereka dengan segera. Tetapi, adakah anak manusia akan menjumpai orang yang percaya kepadanya di bumi ini apabila dia datang? Yesus juga menceritakan perumpamaan ini kepada orang yang menghina orang lain, tetapi menganggap diri mereka baik. Yesus berkata, 2 orang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Yang seorang, orang Farisi, dan yang seorang lagi pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri sendirian dan berdoa, "Aku bersyukur kepadamu, ya Allah, kerana aku tidak seperti orang lain yang tamak, suka menipu atau berzina. Aku bersyukur kerana aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, dan aku mempersembahkan 1/10 daripada segala pendapatanku." Tetapi, pemungut cukai itu berdiri agak jauh dan tidak berani menengadah ke langit. Dia menebah dada kerana menyesal sambil berkata, "Ya Allah, kasihanilah hamba, orang berdosa ini." Yesus berkata kepada mereka, Percayalah, apabila mereka pulang ke rumah, pemungut cukailah yang diterima oleh Allah, dan bukan orang Farisi itu. Setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. beberapa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Yesus meletakkan tangannya pada anak-anak itu dan memberkati mereka. Ketika pengikut Yesus nampak hal itu, mereka menegur orang di situ. Tetapi, Yesus memanggil anak-anak itu lalu berkata, Biarlah anak-anak datang kepadaku. Jangan larang mereka, kerana orang semacam inilah yang akan menikmati pemerintahan Allah. Ingatlah, orang yang tidak menyambut pemerintahan Allah seperti seorang anak, tidak akan menikmati pemerintahannya. seorang pemimpin Yahudi bertanya kepada Yesus, Ya guru yang baik, apakah yang harus saya lakukan supaya beroleh hidup sejati dan kekal? Yesus bertanya kepadanya, Mengapa kamu mengatakan aku baik? Tiada seorang pun yang baik kecuali Allah. Kamu mengetahui hukum Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berikan kesaksian palsu, dan hormatilah ibu bapamu. Orang itu menjawab. Sejak muda saya menurut segala hukum itu. Apabila Yesus mendengar hal itu, dia berkata kepadanya, Masih ada satu perkara yang harus kamu lakukan. Jualah segala hartamu, lalu dermakan wangnya kepada orang miskin. Maka kamu akan beroleh harta di syurga. Kemudian, ikutlah aku. Tetapi, apabila orang itu mendengar kata-kata Yesus, dia sedih kerana dia sangat kaya. Yesus melihat bahawa dia sedih. Oleh itu dia berkata, Alangkah susahnya bagi seorang kaya menikmati pemerintahan Allah. Lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum
daripada seorang kaya menikmati pemerintahan Allah. Orang yang mendengar kata-kata Yesus bertanya. Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus menjawab. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Lalu, Petrus berkata, Lihatlah, kami sudah meninggalkan rumah tangga untuk mengikut guru. Betul, kata Yesus. percayalah, sesiapa yang meninggalkan rumah, atau isteri, atau saudara, atau ibu bapa, atau anak-anak kerana mengabdikan diri kepada Allah, akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda pada masa ini, dan pada zaman yang akan datang, dia akan menerima hidup sejati dan kekal. Yesus memanggil 12 orang pengikutnya. Lalu berkata kepada mereka, Dengarlah, kita sekarang menuju ke Yerusalem. Di sana segala yang ditulis oleh nabi-nabi tentang anak manusia akan berlaku. Dia akan diserahkan kepada orang bukan Yahudi, lalu mereka akan mempermainkan, menghina dan meludahi dia. Mereka akan menyesal dan membunuh dia. Tetapi pada hari ketiga, dia akan bangkit semula. Semuanya itu tidak difahami sedikit pun oleh pengikut Yesus. Makna ucapan itu dirahsiakan daripada mereka. Mereka tidak mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus sampai tiba di Yeriko. Di situ, ada seorang buta yang sedang duduk di pinggir jalan meminta sedekah. Apabila orang buta itu mendengar orang ramai lalu di situ, dia bertanya, "Apa sedang berlaku?" Mereka memberitahu dia. Yesus, orang Nazaret itu lalu. Segera dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah saya." Semua orang yang di hadapan memarahi dia dan menyuruh dia diam. Tetapi dia berseru lebih kuat lagi, "Anak Daud, kasihanilah saya." Yesus berhenti dan menyuruh orang membawa orang buta itu kepadanya. Apabila dia tiba, Yesus bertanya kepadanya, Apakah yang kamu mahu aku lakukan untukmu? Orang buta itu menjawab, "Tuan, saya ingin melihat semula." Yesus berkata kepadanya, Jika demikian, lihatlah, kerana kamu percaya kepada aku, kamu sembuh. Seketika itu juga dia dapat melihat. Lalu dia mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. Apabila orang ramai nampak hal itu, mereka memuji Allah. Lukas 19. Yesus meneruskan perjalanannya ke Yeriko dan melalui kota itu. Di situ, ada seorang ketua pemungut cukai yang kaya, namanya Zakius. Dia ingin melihat Yesus. Tetapi, kerana orang terlalu banyak, lagi pula dia pendek, dia tidak dapat melihat Yesus.
Dia lari mendahului orang ramai, lalu memanjat sebatang pokok ara, supaya dia dapat melihat Yesus yang akan lalu di situ. Apabila Yesus tiba di situ, dia memandang ke atas lalu berkata kepada Zakius, Zakius, turunlah segera. Hari ini aku mesti menumpang di rumahmu. Zakius turun dengan segera dan menyambut Yesus dengan kegembiraan. Semua orang yang menyaksikan hal itu mula bersungut-sungut. Mereka berkata, orang ini menumpang di rumah seorang berdosa. Zakius berdiri dan berkata kepada Yesus, Guru, saya akan mendermakan separuh daripada harta saya kepada orang miskin. Sesiapa saja yang pernah saya tipu, akan saya bayar kembali 4 kali ganda. Yesus berkata kepadanya, Pada hari ini, Allah telah menyelamatkan kamu dan keluargamu, kerana kamu juga keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Sementara orang masih mendengar Yesus berkata-kata, Yesus menceritakan perumpamaan berikut. Pada waktu itu, dia hampir tiba di Yerusalem dan orang ramai menyangka bahawa Allah segera akan memerintah di bumi. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka, Seorang bangsawan pergi ke negeri yang jauh untuk dilantik menjadi raja. Dan kemudian, dia akan kembali. Tetapi sebelum dia berangkat, dia memanggil 10 orang hambanya, lalu memberikan sekeping wang emas kepada setiap orang. Dia berkata, Berniagalah dengan wang ini semasa aku pergi. Tetapi penduduk negerinya membenci dia. Setelah dia berangkat, mereka mengirim utusan untuk mengatakan, Kami tidak mahu orang ini menjadi raja kami. Orang bangsawan itu dilantik menjadi raja, lalu pulang ke negerinya. Dengan segera dia menyuruh semua hambanya yang sudah menerima wang emas supaya datang menghadap. Raja hendak mengetahui keuntungan yang diperoleh mereka. Hamba pertama datang dan berkata, Tuanku, Patik berhasil mendapat 10 keping wang emas dengan sekeping wang yang tuanku berikan itu. Bagus, kamu hamba yang baik. Oleh sebab kamu dapat dipercayai dalam perkara yang kecil, Beta akan menjadikan kamu penguasa 10 buah kota. Hamba kedua datang dan berkata, Tuanku, dengan sekeping wang emas yang tuanku berikan, Patik berhasil mendapat 5 keping wang emas. Kepada hamba itu, Raja berkata, Beta akan menjadikan kamu penguasa 5 buah kota. Hamba yang lain datang dan berkata, Tuanku, inilah wang emas tuanku. Patik telah menyimpannya di dalam sapu tangan. Patik takut akan tuanku, kerana Patik tahu bahawa tuanku seorang yang keras. Tuanku mengambil apa yang bukan milik tuanku, dan tuanku menuai di tempat yang tidak tuanku semai. Raja itu berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, Beta akan menghukum kamu menurut kata-katamu sendiri. Kamu tahu bahawa Beta seorang yang keras. Beta mengambil apa yang bukan milik Beta, dan menuai di tempat yang tidak Beta semai. Oleh itu, kamu seharusnya menyimpan wang Beta di bank, supaya apabila Beta kembali, Beta dapat menerima wang Beta dengan faedahnya. Kemudian, raja itu bertitah kepada mereka yang berdiri di situ, Ambillah wang emas itu daripadanya dan berikan kepada hamba yang mempunyai 10 keping. Mereka berkata kepada raja itu, Tuanku, dia mempunyai 10 keping. Raja itu menjawab, Ketahuilah, orang yang sudah mempunyai sesuatu, kepadanya akan diberikan lebih banyak lagi. Tetapi orang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang ada padanya akan diambil juga. Sekarang, bawa kemari musuh Beta yang tidak mahu Beta menjadi raja mereka. Bunuhlah mereka semua di hadapan Beta. Setelah Yesus berkata demikian, dia berjalan di hadapan mereka lalu menuju ke Yerusalem. Apabila Yesus tiba dekat Betfage dan Betania di Bukit Zaitun, dia menyuruh 2 orang pengikutnya berjalan terlebih dahulu. Dia berkata kepada mereka, Pergilah ke pekan yang di hadapan itu. Apabila kamu tiba di situ, kamu akan mendapati seekor anak keledai yang tertambat
Haiwan itu belum pernah ditunggang orang. Lepaskanlah dan bawalah keledai itu kemari. Jika orang bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Beritahu orang itu, Tuhan memerlukannya. Kedua-dua orang pengikut itu pun pergi dan mendapati semuanya seperti yang dikatakan oleh Yesus. Sedang mereka melepaskan anak keledai itu, pemiliknya berkata kepada mereka, Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Mereka menjawab, Tuhan memerlukannya. Lalu, mereka membawa anak keledai itu kepada Yesus. Mereka menaruh jubah mereka pada punggung keledai itu, lalu menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus lalu dengan menunggang keledai itu, orang ramai membentangkan jubah di jalan. Apabila Yesus sampai di Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, semua pengikutnya mula bersyukur kepada Allah dan memuji Allah dengan suara keras kerana semua mukjizat yang sudah disaksikan oleh mereka. Diberkatilah dia yang datang dengan kuasa Tuhan, sejahtera di syurga dan kemuliaan bagi Allah. Lalu, beberapa orang Farisi antara orang ramai itu berkata kepada Yesus, Guru, suruhlah semua pengikut guru diam. Yesus menjawab, Percayalah, jika mereka diam, batu-batu ini akan mula berseru. Yesus semakin dekat Yerusalem, dan apabila dia melihat kota itu, dia menangisinya. Dia berkata, Alangkah baiknya jika kamu mengetahui apa yang dapat mendatangkan kedamaian. Tetapi sekarang, kamu tidak dapat melihatnya. Masanya akan tiba apabila musuh mengelilingimu dengan sekatan. Mereka akan mengepung dan mengasak kamu dari segala arah. Mereka akan memusnahkan kamu dan semua pendudukmu. Tidak seketul batu pun akan tertinggal pada tempatnya. Kerana kamu tidak tahu masanya Allah datang menyelamatkan kamu.
Yesus masuk ke rumah Tuhan dan mula mengusir semua pedagang di situ. Yesus berkata, Di dalam Alkitab tertulis bahawa Allah berfirman, "Rumahku akan disebut rumah tempat berdoa, tetapi kamu menjadikannya tempat persembunyian perompak." Setiap hari, Yesus mengajar di dalam rumah Tuhan. Para ketua imam, guru Taurat, dan pemimpin bangsa Yahudi hendak membunuh dia. Tetapi mereka tidak mendapat peluang, kerana orang ramai sentiasa mendengarkan dia dan tidak mahu terlepas sepatah kata pun. Lukas 20. Pada suatu hari, Yesus mengajar dan menyampaikan berita baik di dalam rumah Tuhan. Para ketua imam, guru Taurat, dan pemimpin masyarakat Yahudi datang dan berkata kepada Yesus, "Beritahulah kami, dengan hak siapa kamu melakukan perkara-perkara ini? Siapakah yang memberikan hak kepadamu untuk melakukannya?" Yesus menjawab, Aku juga ingin bertanya kepada kamu. Katakanlah, dengan hak siapakah Yohanes membaptis orang? Dengan hak Allah atau manusia? Mereka mula membincangkan soalan itu. Apakah yang akan kita katakan? Jika kita menjawab dengan hak Allah, dia akan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya kepada Yohanes?" Tetapi jika kita berkata dengan hak manusia, semua orang akan merejam kita kerana mereka percaya bahawa Yohanes seorang nabi. Lalu mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Yesus berkata kepada mereka, Jika demikian, aku pun tidak mahu memberitahu kamu dengan hak siapa aku melakukan perkara-perkara ini. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang ramai. Ada seorang yang menanami ladang anggur, lalu menyewakannya kepada beberapa orang. Setelah itu, dia pergi ke negeri lain dan tinggal lama di sana. Apabila tiba masanya untuk mengumpulkan buah anggur, pemilik ladang itu mengutus hambanya kepada penyewa-penyewa ladang itu untuk menerima hasil bahagiannya. Tetapi para penyewa ladang memukul hamba itu dan menyuruh dia pulang dengan tangan kosong. Pemilik ladang itu mengutus seorang lagi hambanya. Tetapi para penyewa ladang itu juga memukul hamba ini, mempermalukan dia, lalu menyuruh dia pulang dengan tangan kosong. Kemudian, pemilik ladang itu mengutus hamba ketiga. Penyewa-penyewa ladang itu juga mencederakan hamba ini dan membuang dia keluar ladang itu. Pemilik ladang itu berkata, "Apakah yang harus aku lakukan? Aku akan mengutus anakku yang aku kasihi. Tentu mereka akan menghormati dia. Tetapi apabila para penyewa ladang itu nampak dia, mereka bercakap sesama sendiri, 'Ini dia anak pemilik ladang. Mari kita bunuh dia, supaya kita dapat hartanya.' Oleh itu, mereka membuang dia keluar ladang, lalu membunuh dia." Lalu, Yesus bertanya, Apakah yang akan dilakukan oleh pemilik ladang itu terhadap para penyewa ladang anggur itu? Dia akan datang dan membunuh semua penyewa ladang itu, lalu menyerahkan ladang itu kepada penyewa-penyewa lain. Apabila orang di situ mendengar hal itu, mereka berkata, "Janganlah perkara ini berlaku." Yesus memandang mereka lalu bertanya, Jika demikian, apakah makna ayat Alkitab ini? Batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama. Semua orang yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Semua guru Taurat dan ketua imam di situ cuba menangkap Yesus pada saat itu juga, kerana mereka tahu bahawa perumpamaan itu ditujukan kepada mereka. Tetapi mereka takut akan orang ramai. Oleh itu, mereka menunggu peluang yang baik. Mereka menyuap beberapa orang
supaya berpura-pura dan mengutus mereka untuk memerangkap Yesus dengan pertanyaan. Dengan demikian, mereka dapat menyerahkan Yesus kepada kekuasaan Gubernur. Lalu, beberapa orang itu berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu bahawa apa yang guru katakan dan ajarkan itu benar. Kami tahu bahawa guru tidak memandang kedudukan orang, tetapi guru mengajar kehendak Allah bagi manusia dengan terus terang. Katakanlah, menurut Taurat, bolehkah kita membayar cukai kepada Kaisar Roma?" Yesus mengetahui muslihat mereka. Dia berkata, "Tunjukkan sekeping mata wang kepadaku, gambar dan nama siapakah ini?" "Kaisar," jawab mereka. Oleh itu, Yesus berkata, "Baiklah, jika demikian, berikan apa yang menjadi milik Kaisar kepada Kaisar, dan berikan apa yang menjadi milik Allah kepada Allah." Mereka tidak dapat mencari kesalahan Yesus di hadapan orang ramai. Mereka diam sahaja kerana hairan mendengar jawapannya. Beberapa orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka berpendapat bahawa orang mati tidak akan bangkit semula. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa memberi kita hukum berikut. Jika seorang lelaki meninggal tanpa mempunyai anak, maka saudara lelakinya mesti berkahwin dengan balunya, supaya orang yang sudah meninggal itu mendapat keturunan. Dahulu ada 7 orang adik-beradik. Yang sulung berkahwin tetapi meninggal tanpa mempunyai anak. Lalu saudara kedua berkahwin dengan balu itu, tetapi dia pun meninggal tanpa mempunyai anak. Hal yang sama berlaku kepada saudara ketiga dan seterusnya sehingga saudara ketujuh. Mereka semua meninggal tanpa mempunyai anak. Akhirnya balu itu meninggal. Pada hari kebangkitan orang mati, isteri siapakah wanita itu? 7 orang adik-beradik itu sudah berkahwin dengan dia." Yesus menjawab, "Lelaki dan perempuan yang hidup sekarang ini berkahwin. Tetapi lelaki dan perempuan yang layak dibangkitkan daripada kematian dan hidup pada zaman yang akan datang tidak berkahwin. Mereka akan menjadi seperti malaikat. Mereka tidak mati lagi. Mereka menjadi anak-anak Allah, kerana mereka sudah dibangkitkan daripada kematian. Musa menjelaskan bahawa orang mati akan dibangkitkan. Tulisannya tentang belukar yang bernyala menyatakan Tuhan sebagai Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Hal ini bererti bahawa Allah itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati, kerana Allah menganggap mereka semua hidup." Beberapa orang guru Taurat berkata, "Sungguh baik jawapan guru." Mereka tidak lagi berani menanyakan apa-apa kepada Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Bagaimanakah orang dapat mengatakan bahawa penyelamat yang diutus oleh Allah itu keturunan Daud? Daud berkata di dalam kitab Mazmur, 'Tuhan berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sehingga aku menakluki musuhmu ke bawah kakimu.' Jika Daud memanggil dia Tuhan, bagaimana mungkin penyelamat yang diutus oleh Allah itu keturunan Daud?" Sementara semua orang mendengarkan kata-katanya, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Berhati-hatilah dengan guru Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan memakai jubah panjang dan suka dihormati orang di pasar. Mereka memilih tempat terbaik di dalam rumah ibadat dan di majlis jamuan. Mereka memperdaya balu dan merampas rumah mereka, kemudian berpura-pura berdoa dengan berpanjangan. Mereka akan menerima hukuman yang amat berat." Lukas 21. Yesus melihat di sekelilingnya dan nampak orang kaya memasukkan wang ke dalam peti persembahan di rumah Tuhan. Dia juga melihat seorang balu yang sangat miskin memasukkan 2 keping mata wang tembaga. Yesus berkata, "Ketahuilah, balu ini memberikan persembahan yang lebih besar nilainya daripada semua orang lain. Orang lain memberikan persembahan daripada kelebihan kekayaan mereka. Tetapi balu ini, walaupun sangat miskin, mendermakan semua nafkahnya." Beberapa orang sedang bercakap tentang rumah Tuhan.
Mereka berkata betapa indahnya rumah Tuhan yang dihias dengan batu yang indah-indah, serta semua barang yang dipersembahkan kepada Allah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Akan tiba masanya apabila semua yang kamu lihat ini akan dirobohkan. Tidak ada satu batu pun akan tinggal tersusun pada tempatnya. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, bilakah perkara ini akan berlaku? Apakah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa masanya sudah tiba? Yesus berkata, Berjaga-jagalah supaya kamu tidak tertipu. Orang akan datang dengan namaku dan berkata, Akulah dia, dan masanya sudah tiba. Jangan ikut mereka. Jangan takut apabila kamu mendengar berita tentang peperangan dan pemberontakan. Semua perkara ini mesti berlaku terlebih dahulu. Tetapi hal ini tidak bererti bahawa akhir zaman sudah tiba. Yesus berkata lagi, Bangsa yang satu akan berperang melawan bangsa yang lain, dan kerajaan yang satu akan menyerang kerajaan yang lain. Di pelbagai tempat akan berlaku gempa bumi yang dahsyat, kebuluran dan wabak. Akan berlaku juga pelbagai perkara yang menakutkan dan luar biasa di langit. Tetapi sebelum segala perkara ini berlaku, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan dibawa ke rumah ibadat untuk diadili lalu dipenjarakan. Kamu akan dihadapkan kepada raja dan penguasa kerana kamu pengikutku. Inilah peluang kamu untuk mengkabarkan berita baik. Bertekadlah bahawa kamu tidak akan khawatir tentang bagaimana kamu harus membela diri. Aku akan memberikan kata-kata dan kebijaksanaan kepada kamu, sehingga tiada seorang musuh pun dapat melawan atau menafikan kata-kata kamu. Kamu akan dikhianati oleh ibu bapa, saudara, sanak keluarga dan sahabat kamu. Mereka akan membunuh beberapa orang antara kamu. Semua orang akan membenci kamu kerana aku. Tetapi sehelai rambut pun di kepala kamu tidak akan hilang. Hendaklah kamu teguh hati. Dengan jalan ini, kamu akan mendapat hidup sejati. Apabila kamu nampak Yerusalem dikepung tentera, kamu akan tahu bahawa kota itu segera akan dimusnahkan. Pada waktu itu, orang di Yudea mesti lari ke pergunungan. Orang yang di dalam kota mesti meninggalkan kota, dan orang yang di luar kota jangan masuk ke dalam kota. Itulah yang harus kamu lakukan kerana masa itu, hari hukuman, apabila semua yang telah tertulis di dalam Alkitab berlaku. Alangkah dahsyatnya masa itu bagi wanita yang mengandung dan ibu yang menyusui bayi. Negeri ini akan mengalami kesusahan yang besar dan Tuhan akan menghukum bangsa ini. Ada orang yang akan dibunuh dengan pedang, ada lagi orang yang akan dibawa sebagai tawanan ke negeri orang. Dan bangsa yang tidak mengenal Allah akan menginjak-injak Yerusalem sehingga habis masa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka. Kelak, tanda-tanda yang luar biasa akan kelihatan pada matahari, bulan dan bintang. Semua negeri di seluruh bumi akan putus asa dan takut menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan pingsan kerana ketakutan sementara menantikan apa yang akan berlaku di seluruh bumi. Kerana kuasa di angkasa lepas ditarik daripada peredarannya. Barulah anak manusia akan kelihatan datang dikelilingi awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Apabila perkara-perkara itu mula berlaku, bangkitlah dan dongaklah ke langit, kerana sekejap lagi kamu akan diselamatkan. Lalu, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Dia berkata, Lihatlah pokok ara dan semua pokok yang lain. Apabila kamu nampak pokok mula berdaun, kamu tahu bahawa musim panas sudah dekat. Demikian juga, apabila kamu nampak perkara-perkara ini berlaku, kamu tahu bahawa Allah akan segera memerintah. Ingatlah, segala perkara ini akan berlaku sebelum orang yang hidup sekarang ini mati semuanya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku kekal selama-lamanya. Berjaga-jagalah. Janganlah kamu asyik berpesta dan minum minuman keras, atau khawatir akan kehidupan kamu, sehingga kamu tidak bersedia apabila hari itu datang dengan tiba-tiba. Hari itu akan datang seperti perangkap bagi semua orang di bumi. Berjaga-jagalah dan berdoalah sentiasa supaya kamu mempunyai kekuatan untuk mengatasi semua perkara yang akan berlaku. Lalu kamu dapat menghadap Anak Manusia. Setiap hari, Yesus mengajar di rumah Tuhan, dan pada petang hari, dia pergi bermalam di Bukit Zaitun. Tiap-tiap pagi, semua orang datang ke rumah Tuhan untuk mendengar ajaran Yesus.